Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, notis Muflis ada kaitan undian calon Perdana Menteri, keputusan PAU, kes mahkamah, kata Najib Razak. Berita sepenuhnya. Saya menyangkakan bahwa hari semalam akan berlangsung seperti rutin setiap kali saya menghadiri mahkamah sejak 3 tahun yang lalu. Namun sangkaan saya berakhir dengan sesuatu yang tidak disangka. Sejak hari pertama saya dihadapkan ke mahkamah untuk pertuduhan, kepada hari saya dijatuhkan hukuman dan sehingga hari ini, saya sentiasa menegaskan bahwa saya tidak bersalah dan telah dianiaya oleh setengah pihak. Saya mungkin tidak mempunyai kebebasan untuk berkongsi dengan lebih lanjut mengenai proses mahkamah dan strategi rayuan peguam-peguam saya. Tetapi cukup untuk saya katakan di sini bahwa saya akan terus membela diri dan menegakkan kebenaran. Sejak 3 minggu kebelakangan ini, saya telah melihat kembali perjalanan proses pendakwaan terhadap saya, termasuklah tindakan pihak bertanggung jawab untuk menutup mata terhadap segunung bukti yang membukti kebenaran saya, saksi-saksi penting dan golongan berpengaruh yang gaib, dan pengampunan halus yang diberikan kepada individu-individu berjabatan tinggi dan penting yang telah dibuktikan mempunyai hubungan rapat dan terlibat dengan pemimpin-pemimpin politik yang lantang menentang dan memusnahkan saya. Sewaktu saya menyiapkan diri untuk hadir ke mahkamah semalam, hati saya merasa pedih, merasakan berat ketidakadilan yang dipikul kes ini. Awan gelap yang menyelubungi minda saya berarak dengan kepiluan yang menyadarkan saya bahwa apa yang saya lalui hari ini bukanlah sesuatu yang asing dan baru dalam sejarah perundangan negara. Penganiayaan seperti ini sama ada yang bermotifkan politik, pribadi dan sebagainya, bukan sahaja sebahagian daripada perang taktikal untuk mengawal dan mendominasi sesuatu musuh. Mungkin tidak ramai yang melihat bahwa penganiayaan ini memberi kesan jangka masa panjang dan parut yang tidak akan sembuh kepada mangsa. Walaupun saya terus bersemangat untuk membuktikan kebenaran terhadap diri saya tidak membenarkan kepedihan pengalaman ini untuk membakar api kebencian dan dendam dalam diri saya. Sebaliknya, akan saya genggam bara ini menjadi abu yang akan saya semai bersama benih harapan untuk meneruskan khidmat saya kepada rakyat. Saya akan menjadikan pengalaman ini sebagai petunjuk arah dalam perjalanan saya membela diri dan mengembalikan kepercayaan rakyat mengenai penganiayaan yang sedang berlaku. Yang lebih penting lagi, saya akan menggunakan kemampuan yang ada untuk menampilkan rayuan terbaik bersama barisan peguam saya untuk membantu para hakim dan panel hakim yang bijaksana untuk membuat keputusan yang berpihak kepada kebenaran dan tidak sebaliknya. Saya ingin memastikan bahwa kali ini roh keadilan akan dihormati seperti yang sepatutnya, tidak seperti sewaktu proses sabitan saya terdahulu. Saat saya merasa bahwa tidak apa lagi yang boleh mengejutkan saya dalam perjalanan ini, takdir memilih untuk melakukan sebaliknya dan membuktikan saya masih boleh tersilap. Setelah selesainya prosedur mahkamah semalam, saya ditemui wakil lembaga hasil dalam negeri LHDN di kediaman pribadi saya petang tadi, di mana saya diberikan notis Muflis berkaitan dengan ringkasan penghakiman cukai pendapatan saya dari 2011 hingga 2017. Mungkin tindakan memberi saya notis Muflis pada hari pertama rayuan kes saya didengari adalah bertujuan untuk menyadur garam ke luka ketidakadilan yang masih berdarah atau untuk terus memalukan saya. Kes cukai ini dikenakan terhadap saya oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan langsung tidak mempunyai kesan atau alasan kukuh atau merit. Ia kemudian diteruskan oleh Kerajaan PN. Ia berkaitan sejumlah Rm3 bilion yang dimasukkan ke dalam akaun yang menggunakan nama Datuk Seri Najib, di mana akaun itu diwujudkan bagi menerima sumbangan derma sebahagian sebagaimana didedahkan di mahkamah, dan Rm642 juta dipindahkan secara terus dari Kementerian Keuangan Arab Saudi, dan ini juga dibuktikan di mahkamah. Jumlah Rm2,6 bilion yang sangat populer sebenarnya Rm2 bilion sudah dipulangkan 4 bulan kemudian. Ini sebenarnya dibuktikan sekali lagi beberapa hari lalu dalam mahkamah apabila pendakwaan berkata, Fatin Hadni berkata, analisis dan jejakan keuangan menggunakan kaedah FIFO ke atas penyata akaun bernomor 9694 milik Najib mendapati sebanyak Rm
2034350000 telah dipulangkan semula ke akaun Tanore. Biarpun sebagai Perdana Menteri, saya sentiasa membayar cukai pendapatan tanpa gagal, tetapi cukai zalim berjumlah RM1,7 bilion naik lagi dengan penalti RM46 juta sejak tahun lepas. Ini adalah pentaksiran tambahan dan penalti yang tidak munasabah. Sebelum ini, LHDN pernah keluarkan kenyataan di mana derma politik tidak dikenakan cukai. Selain itu, semua uang yang diterima dalam akaun khas untuk digunakan bagi tujuan CSR, tanggung jawab sosial korporat, serta politik dan bukan untuk tujuan pribadi, termasuk sumbangan kepada masjid di Malaysia dan bantuan banjir selama 4 tahun, termasuk mangsa banjir besar pada 2014. Bayangkan, saya dikenakan penalti cukai RM1,7 bilion sebab gunakan uang dari Arab Saudi untuk membantu mangsa banjir dan mangsa masjid-masjid seluruh negara selama 4 tahun. Kita perhatikan uang digunakan ini semua adalah untuk rakyat, tempat beribadat dan membantu mereka yang memerlukan tanpa perlu terhutang budi pada mana-mana syarikat kroni. Kesemua akuntan percukaian dan peguam percukaian termasuk yang berpengalaman di negara ini bersetuju bahawa kerajaan tiada merit untuk mengenakan penalti seperti itu dan tindakan itu sebagai tidak munasabah. Dari zaman PH hingga zaman PN kini, tiada seorang pun yang berani menjawab kenapa wang yang dipulangkan kepada penghantar selepas 4 bulan dikira sebagai pendapatan peribadi dan dicukai serta dikenakan penalti 40% campur 10% campur 5%. Bagaimanapun, undang-undang percukaian di negara ini terdedah kepada penyalahgunaan di mana prinsipnya adalah seseorang itu perlu langsaikan penalti dahulu sebelum merayu dengan Suruhanjaya khas cukai pendapatan. Dan jika anda tak bayar, LHDN boleh istihar anda muflis. Pada November tahun lalu, Menteri Keuangan ketika ini diberi taklimat tentang kes cukai ini, di mana beliau datang berbincang dengan saya untuk bertanya mengapa saya berkeras mahukan pengeluaran KWSP. Selepas beliau dapat tahu tentang derma negara asing dan dana dipulangkan 4 bulan kemudian dikenakan cukai, beliau pergi ke LHDN dan meminta agensi itu berbincang dengan saya untuk jalan penyelesaian. Bagaimanapun, minggu lepas beliau diberitahu oleh bosnya untuk tidak lagi terlibat dengan isu cukai ini dan serahkan kepada bosnya. Tiba-tiba rundingan dihentikan dan notis bankrupt ini diserahkan kepada saya. Saya yakin masa notis muflis ini adalah berkaitan dengan 3 isu. Pertama, undian dijalankan penyelidikan UUM dan utusan TV melibatkan 60,000 responden menunjukkan yang saya adalah Perdana Menteri pilihan ke-15 dengan separuh dari undian manakala PM pada masa kini jauh di belakang dan hanya menduduki tempat keempat. BN pula gabungan pilihan pertama dalam undian manakala PN di tempat tercorot. Kedua, keputusan PAU UMNO untuk tidak bekerjasama dengan BN atau bersatu keputusan UMNO untuk tidak bekerjasama dengan bersatu PN ketika PRU 15. Kesimpulan terkini kes perusahaan harta di mana pendakwa raya gagal membuktikan barangan dan wang yang disita diperoleh daripada dana 1MDB. Malah hakim turut menolak afidavit pendakwa raya yang dikemukakan pada saat akhir. Hakim dijangka akan membuat keputusan untuk kes ini bulan depan. Bermulanya rayuan ke kes SRC di mana kami mempunyai 307 alasan kukuh mengapa hakim tidak berpengalaman yang tidak memiliki pengalaman kendali kes jenayah dan tiba-tiba dipindahkan dari Mahkamah Sivil menggantikan hakim jenayah berpengalaman selepas perbicaraan bermula membuat keputusan salah dengan mensabitkan saya. Peguam saya yakin saya mempunyai peluang yang baik dalam rayuan ini. Apatah lagi ahli keluarga salah seorang saksi pendakwaan didapati menerima ratusan juta dari Jolo selepas sabitan saya. Apakah kesan akibat dari notis bankrupt ini? Pertama, saya akan kehilangan status ahli parlimen pekan dan pilihan raya kecil akan diadakan. Kedua, saya tidak lagi layak untuk bertanding dalam pemilihan parti dan pilihan raya. Ketiga, saya akan kehilangan semua wang simpanan yang saya kumpulkan semasa bekerja dalam perkhidmatan kerajaan, di mana ia sekarang digunakan untuk menyerah hidup dan membayar peguam saya. Bagaimana saya nak membela diri dan membersihkan nama saya dalam kes-kes mahkamah jika saya dibankruptkan?
Akaun bank saya dibeku, pendapatan dari jawatan ahli parlimen diberhentikan, dan akibatnya saya tidak dapat mengupah peguam bela. Saya tidak akan mempunyai uang lagi untuk bayar fee peguam saya bagi menjalankan tugas pembelaan di mahkamah. Saya tidak akan terima kembali barangan dan uang yang disita biarpun jika saya menang kes itu. Melihat ke depan, saya tidak akan tunduk kepada individu yang menyalahgunakan undang-undang negara ini untuk menzalimi saya atas dasar politik dan ketamakan untuk berpaut pada kuasa. Saya akan terus bersuara demi rakyat Malaysia. Saya telah meminta peguam untuk mendapatkan perintah penangguhan hukuman. Ada yang berkompromi dengan musuh. Saya juga dengan rendah diri meminta semua akaunten cukai, peguam percukaian dan NGO untuk meneliti kes percukaian ini bagi memberi pandangan sama ada ia mempunyai merit atau sebaliknya. Tidak ramai yang mengetahui, terutamanya di kalangan mereka yang masih cuba untuk terus menggertak dan mengugut saya, bahwa pengalaman yang saya lalui dari hari ke hari sejak 3 tahun lalu telah menjadikan saya lebih kuat dalam mendepani cabaran seperti ini. Saya tahu jauh di sudut hati saya bahwa niat di sebalik pemberian notis ini melangkaui sekadar prosedur perundangan dan pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh pihak berkuasa. Setelah saya menghadami pemberian notis tersebut, saya tidak boleh melepaskan curitan pemikiran yang membelenggu saya sejak sekian lama. Sejurus tamatnya Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, wujud beberapa insiden dan tuduhan tidak disenangi yang dihunuskan kepada saya dan individu lain di dalam parti. Mungkinkah dalam kerakusan setengah pihak dalam persiapan pemilihan parti yang dijangka akan berlaku tidak lama lagi, ada yang berkompromi dengan musuh dan secara tidak langsung mendedahkan diri mereka kepada saya? Satu yang pasti buat saya adalah kegopohan mereka akan memakan diri, kerana ia telah membuktikan kepada saya sesuatu yang telah lama saya saki, yaitu terdapat lebih daripada satu pihak seakan invisible hand yang mahu bergelut untuk mengawal kuasa dalam parti UMNO dan kemudiannya mendapat kuasa di Putrajaya. Kerana sesiapa yang berjaya memimpin UMNO, parti yang mempunyai kuasa, pengaruh dan pengalaman, tiada tandingan, mempunyai peluang besar untuk memimpin negara suatu hari nanti. Ini adalah impian yang sekian lama disorok oleh ramai pihak di dalam parti. Sewaktu UMNO dan BN mengalami kekalahan besar di pilihan raya terdahulu, saya telah cuba melakukan yang terbaik sebagai seorang pemimpin dan melepaskan jawatan saya sebagai presiden parti dengan rasa bertanggung jawab. Selepas itu, tahun-tahun seterusnya yang saya jalani sebagai ahli biasa, parti tetap tanpa sebarang jawatan dan tempat dalam kerajaan telah mengajar saya sikap rendah diri dan menambah kefahaman akan erti sebenar menjadi seorang pemimpin. Kefahaman ini membuahkan kearifan yang memboleh saya melihat dengan jelas setelah sekian lama dan membezakan di antara musuh dan rakan dalam selimut. Menerima kenyataan hidup saya sekarang dan menguatkan iman untuk mendepani cabaran akan datang. Meneruskan perjuangan untuk menebus maruah dan kekilafan terdahulu sewaktu saya memimpin negara dan parti, bukan sahaja untuk meyakinkan diri saya, tetapi untuk parti yang amat saya sayangi dan ahli-ahlinya yang layak mendapat kepimpinan terbaik. Saya telah berikrar untuk berkhidmat kepada parti keramat yang telah menambah baik kehidupan jutaan rakyat di setiap lapisan generasi dengan sikap nasionalis, berwawasan dan bertanggung jawab. Akan saya penuhi ikrar ini mengikut kemampuan yang saya ada sekarang sehingga nafas terakhir dan memastikan rakyat Malaysia terutamanya dan masyarakat Pekan khususnya merasai khidmat yang akan terus saya semaikan. Saya juga telah berjanji kepada diri sendiri untuk terus kuat dan tidak mengalah dalam menegakkan kebenaran demi membela diri. Saya akan terus berdiri teguh melawan setiap percubaan untuk membuli dan menakutkan saya oleh mereka yang berkuasa supaya suatu hari nanti akan menamatkan tradisi hianat mengkhianati yang telah menyusup menjangkiti pembuluh darah UMNO dan membunuh setiap legasi khidmat dan perjuangan parti yang diasaskan dahulu. Jika mereka yang bersubhat ini telah lupa atau tidak sedar, saya ingatkan semula mereka bahawa kesombongan UMNO tidak lama dahulu ditundukkan oleh rakyat. Saya tidak tahu apa yang mereka sedang fikirkan, tetapi untuk saya sendiri dan kebanyakan pemimpin akar umbi parti,
Kami sedar dan faham bahwa kuasa sedar sudah lama akan sentiasa berada di tangan rakyat. Saya akhiri ceritaan hari ini dengan pesanan terhadap pengkhianat-pengkhianat ini. Jika kamu benar-benar percaya bahwa rancangan ini akan berjaya, fikirlah bagaimana rakyat di luar sana, mereka yang telah mendengar ikrar dan sumpah kita sebagai wakil rakyat untuk berkhidmat, akan fikir tentang apa yang sedang kamu lakukan. Akhir sekali, izinkan saya untuk mengingatkan kamu bahwa Parti Keramat ini bukanlah milik setengah individu atau puak maupun mereka yang berjawatan. Sebaliknya, ia milik jutaan ahli akar umbi yang tidak pernah penat berjuang demi kelangsungan parti dan menegakkan tujuan asal parti ini ditubuhkan. Ingatlah, UMNO dahulu bukanlah UMNO yang dikenali sekarang. UMNO yang ditubuhkan untuk berkhidmat kepada rakyat adalah kunci kekuatan kita dan akan kekal selamanya seperti nadi yang menghembuskan nafas nyawa kepada parti ini dulu, kini, dan selamanya. Ditulis oleh Najib Razak, dipetik dari Malaysia daripada mykmu.net. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.